Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Dalam banyak-banyak ahli parlimen, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang paling tak berguna pada pandangan saya ialah ahli parlimen Jelutong RSN Raya. Tak apa dibuat dekat parlimen pun tak tahulah masalahnya. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu perangai si Jelutong ini memang cukup suka mengganggu hujahan dan juga perbahasan yang dibuat oleh MP-MP berbangkang. Beliau punya favourite ialah of course 366, 367, 368. Apa-apa saja peraturan Dewan selagi beliau boleh ucapkan, beliau akan ucapkan. Dan yang terkini, beliau akan menggunakan skill yang sama untuk mengganggu dan juga menghalang perbahasan satu ucapan dari MP Kota Baru iaitu Datuk Seri Takiuddin Hassan, di mana Datuk Taki tengah membahaskan berkenaan dengan titah addendum oleh Yang di-Pertuan Agong yang seolah-olahnya disenyapkan oleh Kerajaan Perpaduan Madani. Dan of course sebenarnya Datuk Taki hendak meminta pengesahan dan juga penjelasan berkenaan dengan kewujudan titah addendum itu. Anda tonton video ini dan saya nasihatkan anda tolong tahan sabar anda daripada mengeluarkan perkataan memaki, terutamanya perkataan yang berbau resis terhadap RSN Raya. Bangsa beliau tak salah, kaum beliau tak salah, beliau sahaja yang bermasalah. Jom tonton. Yang saya nak bangkitkan satu proses pengampunan yang dilakukan baru-baru ini oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16, iaitu Yang di-Pertuan Agong yang lalu, yang telah mendengar satu rayuan pengampunan oleh seorang tokoh negara yang menjalani hukuman. Beliau telah diberikan pengurangan tempoh penjara dan juga tempoh dendanya telah diberikan, sama ada ianya pengampunan ataupun lega hukum. Maknanya dia dilegakan hukuman, tidak perlu bayar denda dan sebagainya. Tetapi dalam kes ini timbul apabila orang nombor 2 dalam negara kita telah membuat satu affidavit untuk menyokong permohonan pemimpin tersebut yang kebetulannya daripada parti beliau, membuat satu affidavit mengatakan bahawa beliau melihat dan ditunjukkan oleh seorang pemimpin parti beliau juga yang kebetulan juga seorang menteri, bahawa pada masa proses pengampunan itu Yang di-Pertuan Agong itu telah memasukkan satu addendum, iaitu orang ini atau peraturan timbalan speaker, peraturan diberikan tahanan rumah, peraturan tahanan dalam rumah. Jadi saya timbalan speaker 368. Sekejap. 368. Saya ingin peraturan Dewan Kota Baru. Point of order. Seseorang ahli Dewan apabila membahaskan rang undang-undang tidak boleh membangkitkan peruntukan 368 kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya tak persoalkan Seri Paduka, saya persoalkan Kota Baru tadi merujuk kepada Kota Baru saya bantah. Saya tidak pernah mempersoalkan merujuk kepada tindakan Yang di-Pertuan Agong. Saya mempersoalkan orang yang membuat affidavit. Yang berhormat Kota Baru merujuk kepada perkara yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang membuat 2 affidavit. Kota Baru, you are a lawyer. Menyatakan bahawa tak betul. Kota Baru, you are a lawyer. Bahawa seorang pemimpin yang ada dalam Kota Baru Dewan ini juga. Kota Baru menunjukkan kepada beliau. Kota Baru jangan berani mempersoalkan kelakuan Yang di-Pertuan Agong. Dalam rumah perlu diberikan kepada banduan yang meminta pengampunan ini. Saya ingin tahu bahawa adakah perkara ini wujud. Tak mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga para menteri yang ada di dalam Dewan ini tidak mengetahui wujud atau tidak addendum ini. Kota Baru, rakyat Malaysia tahu. Kota Baru berulang kali merujuk kepada kelakuan Yang di-Pertuan Agong. Addendum ini. Dan yang penting lagi ialah, tolong tarik balik. Saya nak memetik satu petikan di dalam Yang Berhormat teks Kota Baru. Saya akan landing. Satu petikan dalam ucapan, sepatutnya ucapan Kota Baru merujuk kepada kelakuan Yang di-Pertuan Agong pada butiran 255 yang berbunyi kerajaan akan menggubal Akta Baru, Kota Baru bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah. Kota Baru Yang berhormat seorang peguam untuk kesalahan tertentu. jangan merujuk kepada sifat kelakuan Yang di-Pertuan Agong.
yang dianggap bersesuaian. seperti Nasihatkan rumah Yang kediaman, Berhormat di rumah sebelah jaga sana. atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan jangan dengan berani syarat-syarat pertikaikan kelakuan yang di-Pertuan ditetapkan Agong. dan dipantau oleh pegawai penjara. Saya telah dibenarkan oleh Timbalan Speaker yang Yang Berhormat. mempengurusi Ya, kita ahli parlimen. Yang Berhormat, Kota Ya. Baru saya tidak benarkan untuk menyebut mana-mana kelakuan atau keputusan Saya tak sebut. Agong. Tapi faktanya perlu sebut itu berlaku pada masa itu. No, Itu tarik saya balik. bukan tindakan Itu dia. merujuk kepada bukan perbuatan dia. Itu merujuk pada kuasa yang di-Pertuan Agong. Fakta FADB Jadi yang keluarkan. takkan saya nak sebut siapa? Ni lawyer tak faham ni. Pengampunan Apa tak saya nak faham? sebut siapa? Nak sebut Kamu yang tak betul faham. tak? Pengampunan nak Yeah, you are a lawyer. From which school of law? Jurutung balik belajar lagi Jurutung. From which Belajar tak school? habis. Ahli-ahli Yang Berhormat, Boleh report lah, boleh report. Boleh report. And then check. ahli-ahli Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat, saya tidak membenarkan Yang Berhormat Kota Baru untuk sebut keputusan atau kelakuan yang itu Agong. Jadi tak apa, saya rasa masa pun sudah tamat. Masa pun sudah tamat, apa-apa yang disebut tadi pun Menteri akan jawab selepas ini. Jadi saya tamatkan. Ya, sila duduk Yang Berhormat Kota Baru. Saya membenarkan. Ya, dia ingat parlimen ni dia punya seorang lah. Boleh gaduh-gaduh macam tu. Ada undang-undang lah, ikut parlimen, ikut undang-undang. Yalah, itu undang-undang lah. You are illegal. Tuan Ketua, saya Illegal lah. What you say is Ini bukan illegal lah. parlimen awak. Jurutung, punya jurutung. parlimen. According to law. Sekejap. Menjerit-jerit. Saya Bagilah peluang Kota Baru saya nak cakap. saya nak tanya keputusan speaker untuk tidak membenarkan penggunaan Yang di-Pertuan Agong. Saya bersetuju. Tapi saya juga nak tanya, ini satu addendum. Addendum apa ni? Jadi nak sebut supaya penjelasan semua tahu sehingga Jelutong boleh bangkit. Kalau kita tak sebut ini adalah addendum, Jelutong tak bangkit. Addendum apa? Sebab dia sendiri pun tanya addendum apa. Bukan telah disebut. Sebab itu Kota Baru bangkitkan ini adalah addendum yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Tidak. Addendum yang dikatakan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu bukan menuduh Agong. Cuma itu yang dikatakan. Apakah ini salah? Saya rasa ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada semua, termasuk Jelutong, supaya Jelutong ni boleh bangun. Kalau tidak, dia tak bangun. Larut. Sebab itu menunjukkan bahawa addendum itu jelas. Tak payah tambah, kita dah dengar, Saya Larut. ingat Kita sudah sesuatu dengar, Larut. yang memberi penjelasan Kita sudah harus dengar, Larut. dibenarkan. Terima Tak kasih. perlu pusing. Saya rasa apa yang nak dibahas oleh Yang Berhormat Kota Baru telah disebut tadi. Jadi saya rasa tak perlu kita teruskan lagi. Jadi saya harap apa-apa yang disebut tadi, kalau nak minta penjelasan, minta Menteri yang jawab nanti. Dekat sini tuan-tuan dan sekalian, kita dapati Raya memang cukup cuba mengganggu hujahan dan juga perbahasan dari Datuk Taki dengan mengemukakan Peraturan Dewan 38. Di mana peraturan itu mengatakan bahawa seseorang ahli dewan itu tidak boleh menggunakan sesi parlimen ini mempertikaikan sifat dan juga sikap Yang di-Pertuan Agong. Tetapi itulah dia. Raya ini namanya lawyer. Dia peguam. Dia tuduh Datuk Taki tak faham undang-undang. Dia tu yang tak faham undang-undang. Mari sini wahai Raya, saya yang bukan lawyer ini nak tolong sekolahkan anda. Sekarang ini peraturan dewan terbetul. 368 itu ialah seseorang ahli dewan tak boleh mempertikaikan Yang di-Pertuan Agong di dalam dewan. Tetapi apa yang disebutkan oleh Datuk Taki itu, beliau tidak pertikaikan Agong. Beliau tak pertikaikan apa yang telah dibuat oleh Sultan Abdullah sebagainya. Beliau tanya, mana pergi titah itu? Kenapa disenyapkan? Kenapa kerajaan, terutama lembaga pengampunan, seolah-olahnya cuba untuk menyembunyikan titah addendum itu, tidak mahu mengemukakan, bahkan tidak mahu mengakui.
tentang kejujuran tersebut, walaupun sebenarnya titah addendum itu dah banyak kali kantoi memang benar-benar wujud. Termasuklah yang viral baru-baru ini tentang titah addendum muka depannya yang viral dan tidak dinafikan oleh mana-mana pihak itu pun. Sekarang ini, Raya ini yang tak faham cerita. Raya ini yang kelang kabut, dia yang cuba untuk spin keadaan. Dia kata Datuk Taki cuba untuk mempertikaikan titah yang di-Pertuan Agong, mempertikaikan sikap yang Tuan Agong. Padahal, macam saya katakan tadi, Datuk Taki tidak mempertikaikan Agong. Datuk Taki tidak mempertikaikan apa yang telah dilakukan oleh Agong. Tetapi Datuk Taki mempertikaikan kenapa kerajaan menyembunyikan tentang titah addendum. Tidak menafikan, tidak mengesahkan, tidak ada apa-apa pun. Tidak ada apa-apa ulasan dan juga tidak ada apa-apa penjelasan oleh pihak kerajaan dan juga lembaga pengampunan oleh Perdana Menteri sendiri tentang titah addendum tersebut walaupun dah tersebar merata-reti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sekarang ini, bolehlah saya katakan yang Raya sebenarnya telah menyalahgunakan, telah memperkudakan peraturan Dewan 368 itu untuk mengganggu ucapan Datuk Taki. Tetapi macam biasa tuan-tuan sekalian, oleh kerana benda ini berlaku dalam Dewan, kita tak boleh nak saman Raya. Kita tak boleh nak ambil tindakan undang-undang terhadap Raya kerana beliau telah memanipulasi undang-undang sebagainya. Tak boleh. Sebab apa-apa saja ucapan oleh mana-mana ahli Dewan di dalam Dewan adalah tertakluk kepada imuniti ahli Dewan. Kita tak boleh ambil tindakan dekat luar ini. Tetapi sekarang anda dapat lihat dengan jelas tuan-tuan sekalian. Orang yang bodoh gila pasal undang-undang pun dia nampak dah benda ini. Iaitu Raya dengan curang dan sengaja memanipulasi undang-undang konon-kononnya mengatakan bahawa Datuk Taki telah melakukan sesuatu yang menyalahi peraturan Dewan. Padahal macam saya katakan tadi, Datuk Taki tak mempertikaikan langsung tentang apa yang dibuat oleh Yang Pertuan Agong. Datuk Taki tanya tentang kenapa kerajaan ini tidak memberikan penjelasan berkenaan dengan titah addendum. Clear. Benda sangat-sangat clear. Tetapi inilah Raya tuan-tuan sekalian. Kita faham. Tugas beliau dekat Parlimen ialah untuk mengacau. Tugas beliau dekat Parlimen ialah untuk bak kata orang menganjing ahli-ahli Parlimen dan sebagainya. Jadi benda inilah yang menyebabkan kualiti perdebatan Parlimen kita, kualiti perdebatan dekat dalam Dewan Rakyat kita menjadi sangat-sangat suspek dan menjadi bahan lawak serta bahan cemuhan oleh rakyat tak kira di mana saja mereka berada. Kerana ada MP-MP yang tak boleh pakai, yang memang langsung tak berguna seperti RSN Raya ini. Tetapi itulah, kita faham. Raya ini MP kerajaan dan beliau mungkin telah ditugaskan atau diamanahkan oleh pihak kerajaan untuk melakukan perkara yang beliau lakukan pada ketika ini, iaitu sedaya upaya cuba untuk cari jalan mengganggu hujahan dan juga perbahasan daripada para pembangkang. Ini saya cakap terus terang, walaupun mungkin bagus bagi ahli Parlimen BN dan juga PH, tetapi inilah merupakan perbuatan yang keji dan tidak terpuji dalam Dewan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengganggu perjalanan Dewan. Sudahnya, habis masa nak cerita pasal tu je tak habis-habis. Sampailah Datuk Taki terpaksa dihentikan oleh Speaker Dewan kerana masa dah habis. Dek kan dia disiring kacau. Nampak tak kat situ? Tetapi macam mana? Ini kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja walaupun berkejebangan macam tu kan? Dah Sani Hanzal cakap macam ni. Sani Hanzal pun satu juga. Kaki kacau. Sama lah macam Raya tu. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.